Assalamualaikum dan selamat petang. Waktu sekarang 5.15 petang. Hari ini hari yang baru. Kita mulakan satu program yang baru di Bernama Radio 24 Rabu 8 Januari 2014 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1435 Hijri. Program baru Kaunseling 24 bersama dengan panel Zuhdi Zakaria, kaunselor bebas. Selamat datang Cik Zuhdi. Selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan kami di 0326927939, itu talian yang boleh anda hubungi kami untuk sebarang persoalan ataupun sebarang pandangan mengenai program ini. Dan anda juga boleh dengarkan kami di laman sesawang dengan capaian internet itu di www.radio24.com.my ataupun di 93.9 MHz di Lembah Kelang, juga 107.5 di selatan tanah air. Okey, baik Cik Zuhdi, sedikit pengenalan untuk hari ini, julung kali pertama kali Cik Zuhdi bersiaran bersama dengan kami di Bernama Radio 24. Ya. Apa itu kaunseling? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu kaunseling. 2-3 kucing berlari manakan sama kucing belang. 2-3 dapat ku cari manakan sama bernama Radio 24 seorang. Terima kasih kepada anchor pada hari ini. Terima kasih kepada Bernama kerana sudi menjemput saya. Dan insya-Allah saya akan cuba mendengar, membantu dan memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan topik pada hari inilah, iaitu kaunseling. Baik, saudara, kaunseling ni sebenarnya adalah satu perkara yang memang dah ada dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, sebagai rakyat Malaysia. Memang kaunseling ni memang dah ada dah. Cuma kita perlu wujudkan dan nampakkan kaunseling ni dia lebih tertib dan lebih profesional lah. Sebab dalam Islam sendiri ada 3 bentuk kaunseling. Yang pertama adalah kaunseling secara fizikal. Yang kedua kaunseling secara konsultasi. Dan yang ketiga adalah kaunseling secara doa. Maka itulah selemah-lemah pertolongan, selemah-lemah kaunseling lah. Sebab kaunseling ni dia adalah satu proses. Dia proses menolong antara seorang kaunselor dengan seorang klien. Ataupun dalam dakwah kita sebut sebagai seorang da'i dengan mad'u, seorang ketua dengan seorang follower. Dia adalah proses menolong. Jadi berbalik kepada 3 perkara tadi tu, 3 perkara ni rakyat Malaysia yang baik yang mendengar pada hari ini, tahniah kerana mendengar Radio 24, stesen berita radio pertama negara. Ini juga merupakan salah satu aktiviti kaunseling. Sebab bila kita dengar radio, kita dapat input. Ini termasuk dalam kaunseling yang kedua tadi, kaunseling konsultasi. Yang pertama kaunseling fizikal tu barangkali mungkin ada si Polan ni tak cukup duit, ada lebih kurang dalam 20 hari lagi nak sampai hujung bulan, 22 hari lagi kan. Tapi duit dah tinggal RM100, RM200. Jadi kita nak tolong secara fizikal ni macam mana? Kita bagi dia duit RM100. Itu hanya simpati. Kan? Tetapi bagaimana kita nak beri dia kaunseling yang lebih berkesan? Barangkali kalau orang yang ada kepakaran, orang yang ada ilmu, orang yang ada pengalaman, dia akan masuk dalam ruang lingkup orang yang kurang duit tadi tu. Bagaimana perasaan orang yang tinggal duit RM200 nak tempuh 20 hari lagi. Bagaimana pemikiran dia, bagaimana dia bertingkah laku. Barangkali benda tu memberi kesan secara tak langsung kepada dia. Datang kerja pun dah tak kemas, barangkali bercakap dengan orang pun dah murung, dah senyap dan sebagainya. Dan di situlah sebenarnya peranan kita sebagai orang yang mendengar pada hari ini. Kita juga boleh menjadi kaunselor. Tapi sebelum jadi kaunselor profesional tu, dia kenalah jadi para kaunselor dahulu. Sebab sebelum jadi kaunselor profesional, kita juga boleh membantu sebagai para kaunselor yang mendapat latihan yang secukupnya. Jadi untuk menjadi seorang kaunselor ni, Cik Zuhdi, adakah pelajaran yang berkaitan dengan kaunseling, contohnya mungkin juga psikologi itu penting, ataupun mungkin ada juga orang yang tak pernah belajar pun ilmu psikologi, tapi secara tiba-tiba beliau adalah seorang yang bagus menasihati, yang bagus memberikan input-input yang berguna. Adakah itu antara faktor yang perlu untuk menjadi seorang kaunselor? Sebenarnya nasihat dalam kaunseling ni adalah cepisan yang sangat kecil. Sebab ada stigma dalam masyarakat yang mengatakan orang yang pandai bercakap ni adalah kaunseling. Itu adalah kaunseling. Sebenarnya ada kekeliruan dalam masyarakat pada hari ini. Kenapa? Mereka melihat orang yang pakai songkok, orang yang pakai suit yang mahal, orang yang mengambil kesempatan atas disiplin ilmu orang lain, mengatakan itu kaunseling. Sedangkan kalau kita sebut motivator, saya nak tanyalah kepada tuan sendiri lah,
Motivator tu apa? Tuan pun tak boleh jawab secara spesifik lah kan. Motivator tu apa? Dia terlalu generik. Pertama. Yang kedua, motivator ni ada kementerian atau tak ada? Dia tak ada kementerian. Yang ketiga, dia ada akta tak yang melindungi motivator ni? Tak ada. Kalau kaunselor kita ada akta 508. Kita ada Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi dia ada kurikulum tak nak jadi motivator ni? Saya tak tahu, saya bukan motivator. Tapi untuk menjadi seorang kaunselor yang profesional, kita perlu 4 tahun ambil ijazah di universiti yang berkaitan. Dan di sekolah juga ada pembimbing rakan sebaya untuk mencetuskan minat menjadi seorang kaunselor. Adakah anda setuju? Betul. Okey. Dan Cik Sudi, kenapa sekarang ini kan kaunselor itu diperlukan pada masa kini dengan cabaran-cabaran yang ada kini? Kenapa? Adakah ianya terlalu diperlukan ataupun mungkin juga untuk setengah golongan sahaja? Ya, sebenarnya perkara ini perlu diperjuangkan mulai sekarang. Sebab apa? Kaunseling dah bermula lama dah. Kita kalau mengikut sejarahnya, kita bermula daripada tahun 1962 lagi. 60-an kita dah start dah. Kita ambil Melayu profesional Islam rakyat Malaysia yang bertuah pergi belajar ke US. Kenapa kita pergi hantar dia ke US? Sebab kita tak nafikan, sebab mereka ini bagus dalam ilmu-ilmu ikhtiariah. Sebab ilmu ni pun ada dua. Yang pertama, ilmu kauniyah yang bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ilmu-ilmu ikhtiariah. Yang ni yang US bagus ni kan, bila dia mengkaji, bila dia tengok keperluan orang tu, rupanya manusia ni kalau tak makan, manusia tu lemah. Manusia ni kalau tak cukup air tu, manusia dehydrate. Manusia bila tidur tak cukup, dia akan tak berapa siuman. Cuba tidur 3 jam dengan tidur 6 jam. Mana yang lebih sejahtera kita sebut? Budak sekolah pun boleh jawab. Saya soal, saya jawab 6 jam lah yang bagus kan. Jadi perkara ni perlu diperjuangkan. Dan saya kira masyarakat punya kesedaran pun dah sangat tinggi dah. Sebab baru-baru ni rakan-rakan saya di IPTA sendiri, bila ada pihak yang mendekati kaunselor-kaunselor profesional ini, kita nak buat program pembinaan karakter, pembinaan diri dan sebagainya. Jadi kaunselor profesional ni mudah saja. Dia tanya, awak ni kaunselor ke? Tak, kita boleh buat kerja kaunseling. Kita tahu kaunseling ni apa dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Mereka itu adalah golongan yang tidak jujur sebenarnya. Sebab apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala nak angkat seseorang itu, Allah Ta'ala akan angkat melalui ilmu. Bila orang ada ilmu ni, barulah nampak dia punya jauh hari kenal manikum. Jadi yang sahabat ni yang cuba mendekati kaunselor yang betul-betul pergi kelas, yang betul-betul ikut tertib sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang menuntut ilmu, jujur dengan ilmu dan sebagainya, dia bagi tahu secara terus terang lah, minta maaf, kita memang nak cari orang yang ambil bidang kaunseling lah. Sebab kaunseling ni bukannya kita boleh syok sendiri, tidak. Kita ada akta kita ada kementerian kita yang menjaga kerja-kerja kaunseling ni kan. Kalau ceramah itu perkara kecil dalam kaunseling saja. Sebab dalam kaunseling memang ada kaunseling perkembangan. Cuma masyarakat tak melihat perkara tersebut sebagai kaunseling perkembangan. Mereka lebih ditonjolkan, mereka lebih popular dengan istilah-istilah motivasi, istilah-istilah yang saya pun tak berapa pasti. Bagaimana pemain dalam industri pun satu hal jugalah kan. Kadang-kadang main jemput orang je dalam TV, dalam radio. Tetapi sekarang kesedaran dah ada. Even dalam persatuan pun mereka dah tahu dah. Jauh hari kenal manikum. Dia macam lawyer jugalah kan. Nak jadi lawyer bukan sesuka hati. Walaupun ada office yang cantik dan sebagainya, dia mesti ikut tertib dia. Kalau nak jadi engineer, dia ada IR dia. Sebab tu kaunselor yang profesional, depan dia ada huruf C dan huruf R. Counselor registered. Muhammad Zudi Zakaria. Itu kalau in English lah. Kalau dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, Muhammad Zudi Zakaria, ujung dia ada K.B, P.A. Kaunselor berdaftar pengamal amalan. Siap ada nombor dia lagi. Jadi Cik Zudi ini dalam kategori kaunselor yang bagaimana? Ada yang mengatakan mungkin kerjaya, mungkin pendidikan. Yang kategori mana satu? Saya akan lanjutkan pengajian di peringkat PhD dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Jadi saya adalah seorang kaunselor pendidikan lah. Kaunselor pendidikan ini yang saya boleh urus adalah 10 perkara lah. Yang pertama, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya boleh membantu dari segi perubahan pasaran kerja. Bagaimana nak mendidik orang memilih kerjaya yang selari dengan diri mereka. Yang kedua, insya-Allah saya boleh membantu dari segi peningkatan jangka hayat, healthy lifestyle. Malam tadi pun kita ada program kesihatan mental di Surau Bukit Antarabangsa. Alhamdulillah, profesional Melayu Kuala Lumpur
profesional Melayu Selangor, profesional Melayu wilayah Persekutuan sudah faham dan terima konsep kaunseling Islam ini. Kenapa mereka pun tahu ini adalah ilmu daripada Islam. Ilmu mana? Ilmu usuluddin. Siapa yang perjuangkan ilmu kaunseling yang pertama sekali adalah Imam Al-Ghazali. Kitab dia apa? Kitab dia Ihya Ulumuddin. Nama kitab tu dalam bahasa Melayu kita sebut penyucian jiwa. Jadi Western, orang Barat, kita tak nafikan dia ada kelebihannya tersendiri. Mereka berjaya menyusun. Disebabkan kelemahan kita barangkali kita pernah dibakar perpustakaan Cordoba satu ketika, zaman gelap dan sebagainya. Even hari ini pun masih lagi gelap, kadang terang, kadang gelap, kadang terang kan. Bila rasional minyak subsidi turun je, kita gelap kan. Bila ada isu-isu yang lain, ada gangguan dari segi gangguan yang sederhana ataupun rendah. Ini sikit lah nak cuik orang kan. Jadi itu perkara-perkara yang saya boleh bantulah. Yang ketiga adalah ekspektasi pembelajaran seumur hidup. Bagaimana nak melanjutkan pengajian, bagaimana untuk membuatkan perjalanan hidup lebih bermakna, apa bidang nak ambil. Sebab kalau ikut ilmu kaunseling, kerjaya dan sebagainya, orang ni ada dua jenis. Satu yang bagus dengan mesin macam tuan, yang seorang bagus dengan manusia. Ataupun yang bertuah Allah Ta'ala bagi macam Cik Nizwan kita barangkali, dia bagus dengan mesin dan bagus dengan orang. Itu pun ilmu juga. Itu adalah golongan yang ketiga, kita sebut sebagai orang yang ada flat profile. Dengan mesin pun bagus, dengan orang pun bagus. Dan ini sebenarnya adalah keseimbangan yang paling baik dalam kerja. 3 cukup lah. Ada 10 kita akan bawa minggu depan lagi. Contoh-contoh mungkin satu. Kalau kita ambil contoh daripada segi ramai yang nak bercerai contohnya lah kan. Mereka akan diberikan kaunseling untuk membahagiakan keluarga. Adakah itu termasuk dalam 10 yang diamalkan oleh Encik Zudi sendiri atau macam mana? Ya, betul. Sebenarnya kaunselor profesional sudah bertebaran di muka bumi ini. Di Majlis Agama Islam wilayah pun kita ada. Bahkan mereka lebih baik pula, ada pula kaunseling Islam dia. Bawa roh-roh keagamaan, bawa roh-roh tauhid yang betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bagus. Sebab kalau kita tengok perkahwinan tidak bahagia, kenapa? Kerana mereka tidak mencari banyak persamaan. Okey. Kan? Ini antara perkara yang kita bincang lah. Kalau you kaki surau, you akan cari yang kaki surau. You kaki mancing, you akan cari kaki mancing. You JDT, you akan cari geng JDT. The Red Warrior akan sokong The Red Warrior. MU akan sokong MU walaupun menang tipis Piala Kaling malam tadi 3-45 kan. Nasib baik saya bukan MU kan. Jadi nasib baiklah. Ya, tak apa, no problem. Tak apa. Chelsea Dia macam ni kan. Jadi kalau kita merujuk pada akhbar 2 hari yang lepas tentang seorang pensyarah yang menikam kepala isterinya dan juga mengelar leher hampir putus, dan kemudian dia mengelar diri itu sendiri, diri dia sendiri, dan dua-duanya mati dengan di satu kes di Kelang semalam tu. Adakah ini juga termasuk dalam prinsip-prinsip yang mungkin boleh di counselingkan pasangan sebegini? Betul. Sebenarnya saya nak sebut saudara kita lah, kita sebut saudara kan, sebab dalam kaunseling ni kita menghormati orang. Kita ada 4 nilai yang paling utama. Yang pertama sekali adalah kejujuran. Dan kita perlu jujur dengan diri kita bahawa kaunselor ini sebahagian daripada penyelesai masalah. Takkanlah orang datang jumpa kaunselor, dia lebih bermasalah pula. Tengok kaunselor tu pun dengan bulu hidung cantum dengan kening. Serabut lah. Kan? Bulu hidung cantum dengan kening, kening cantum dengan misai, misai cantum dengan janggut. Ya Allah. Lepas tu pakai baju pula. Kita haraplah orang tu siuman kan. Pakai baju apa tau? Round neck. Lepas tu ada tulisan Kiss me baby. Jadi dia tak nampak nur tu, pedoman hidup tak nampak. Jadi berbalik kepada cerita saudara kita ni, saudara kita lah, kita sedih lah kan, dan tertanya-tanya mengapa sedemikian rupa. Sebenarnya saya nak sebut barangkali dia ada gangguan yang rendah dan sederhana lah. Sebab kerja kaunseling ni, masyarakat pun dah tahu dah. Kerja kaunseling adalah untuk yang ada gangguan sederhana dan rendah sahaja. Bila ada gangguan yang tinggi, dah kena telan ubat. Kan ada orang kata, selalu cakap, dia ni belum makan ubat, dia ni belum makan ubat, dia ni belum makan ubat. Itulah kerja orang lain. Itu kerja psikiatris dan psikologis. Bila kena telan ubat, bila kena injek, bila dah dengar suara yang bukan-bukan, bila dah tengok benda yang bukan-bukan, itu bukan kerja kaunseling lagi. Kaunseling ni untuk orang yang sederhana dan rendah, yang ada gangguan sederhana dan rendah. Tak sabar dalam jam kan, tak boleh ikut had kelajuan, boros, panas baran kan. Asyik nak dengar lagu dangdut je, panas contohlah kan. Okey. Baik, Cik Zudi, kita kembali selepas ini. Perlu dikemas kini berita pukul 5.30 petang. Kita kembali selepas ini bersama dengan kaunselor bebas Kaunseling 24 Encik Zudi Zakaria. Jadilah seorang yang sentiasa memperbaiki diri.
Baik, kita kembali lagi bersama dengan Encik Muhammad Zuhdi Zakaria, kaunselor bebas, program Kaunseling 24. Anda boleh hubungi kami di 0326927939 ataupun anda boleh cari kami di Facebook kata carian bernama Radio 24. Okey, Encik Zuhdi, bagaimana dengan proses kaunseling dijalankan daripada A sampai Z sampai habis, macam mana? Baik, proses kaunseling ni dia ada tertib dia. Ada etikanya lah. Ada etika dia. Pertama sekali dia adalah kerahsiaan. Okey, maksudnya kalau saya jumpa Cik Zuhdi, rahsia saya cerita pada Cik Zuhdi tak boleh berkongsi dengan orang lain. Tak boleh. Jauh sekali saya nak Instagram. Sebab kaunseling pun kena ikut selera sekarang. Tak boleh ambil gambar. Ni klien saya ambil gambar Facebook, Instagram tak boleh. Okey. Dia ni lah rupanya yang pinjam duit aku dan sebagainya. Nampak pula kan sekarang media baru. Baik, dia ada tertib dia. Yang pertama sekali, kaunseling ni adalah proses menolong. Perlu kita ingat, kita nak menolong, kita bukannya buat keputusan. Kita bukannya nak buat klien bergantung dengan kita. Kita nak menolong. Antara siapa? Ni best ni. Antara seorang kaunselor dengan seorang klien. Saya kaunselor tuan, saya kaunselor saudara pada hari ini. Contohlah kan, saya akan membantu menggunakan bukan 10 cara sahaja, mungkin 1001 cara. Kalau doktor senang, dia inject, okey balik. Demam, ambil Panadol. Stres, langkawi. Tioman ke pangkor ke dan sebagainya kan. Selesai masalah. Selesai. Tak tentu lagi. Sebab masalah tu barangkali dia dah bawa 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan memang kita percaya manusia memang ada satu sifat, dia suka memendam lah. Kan? Dan jika tidak diuruskan pendaman tersebut, itu yang kita sebut sebagai dia meletup. Meletup dia jadi apa? Yang mulalah tikam orang, mulalah pergi kepada zaman yang bukan zaman dia menjadi kanak-kanak. Sebagai satu contoh lah. Baik, Cik Zuhdi, sebelum Cik Zuhdi terus lanjut dengan jawapan Cik Zuhdi tu, kita terima dulu pemanggil di talian. Kita ada Encik Alias. Hello. Alhamdulillah. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terlebih dahulu saya akan sabar santannya kepada bernama radio kerana mengutarakan satu program ilmiah lah petang ni. Ya. Ya, terlebih dahulu saya ucapkan salam perkenalan saya kepada Encik Zubli ya. Zuhdi. Zuhdi. Allah Akbar. Saya sebenarnya kalau Encik Zubli mengingatkan saya pakar motivasi tahun 15 tahun dahulu. Saya? Ya. Okey, sedikit pertanyaan lah ya, Encik. Ekonomi orang Melayu tidak berkembang dan masih lagi belum sampai ke tahap yang membanggakan lah. Jadi saya tengok rata-rata, saya tak nak bagi contoh orang lain, saya bagi contoh saya sendiri ya. Allahu Akbar. Ya, saya sebenarnya belum pun mencapai umur 50. Ya. Tapi dah pergi haji. Ya. Kemudian boleh menyekolahkan anak, boleh, maksud saya dalam keadaan zon selesa lah. Ya. Dan saya rasa mungkin saya tidak perlu berusaha agak kuat lah. Ya. Jadi apakah ini salah satu pandangan ataupun persepsi orang kita Melayu yang kita tidak mahu berusaha dan duduk dalam keadaan zon selesa. Ya. Dan berbanding dengan bangsa-bangsa lain, saya tengok kalau di kawasan Jinjang sana tu, dalam satu rumah tu sekurang-kurangnya dia ada satu industri lah, paling-paling tak ada pun dia berjahit bendera, saya tengok. Betul. Ya, jadi saya apakah ini, apa pendapat dan kalau mengenai zon selesa orang Melayu yang saya rasa kebanyakan yang seperti saya katakan tadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zuhdi, silakan. Ya, terima kasih kepada Tuan Alias. Kenangilah sebuah pertemuan, kerana di situ terletaknya kemesraan. Kenangilah sebuah kemesraan, kerana di situ terletaknya persahabatan. Kenangilah sebuah persahabatan, kerana di situ terletaknya perjuangan. Kenangilah sebuah perjuangan, kerana di situ terletaknya tamadun kegemilangan. Ini khas untuk Tuan Alias pasal ada minat dengan Kaunseling 24. Kita pun harap dia menjadi peminat tegar lah selepas ni kan, minggu-minggu yang akan datang. Baik, berkait tentang ekonomi dia sebenarnya, saya tak nak menjadi seorang yang rigid. Sebab kaunselor ni dia tak boleh buat keputusan sebenarnya. Dia hanya mendengar, membantu, memahami. Ini yang best kaunselor ni, dia a man of the all season. Dia segani lawan, dihormati lawan, disayangi kawan dan sebagainya. Baik, dalam isu ni saya tak nak sebut ya orang kata yang sepet itu Cina. Kalau ada isu-isu yang gangster dan sebagainya, kaum yang tertentu. Kalau yang malas, tertinggal, yang ekonomi tak membangun, itu Melayu. Tidak. Sebagai kaunselor yang baik, kita perlu tolong Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Dayak, Bitong dan sebagainya. Cuma apa yang saya nak bagi tahu,
bila tuan sendiri antara orang yang bertuah lah pada saya belum berusia 50 tahun dapat sekolahkan anak, punya rezeki yang berkat, dia bergantung kepada individu yang tertentu. Jika dia seorang Muslim yang baik, dia akan ambil apa yang ada dalam ajaran kita. Islam kata apa? Beribadatlah kamu, jadilah abid di malam hari, seolah-olah kamu akan meninggal esok hari. Dan berusahalah kamu, jadilah singa di siang hari, seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Jadi bergantung kepada orang. Ada orang 2 kereta sudah cukup, ada orang pangkat besar sudah cukup, ada orang gaji besar sudah cukup, ada orang rumah besar sudah cukup, ada orang isteri besar tak cukup-cukup, terpulang. Sebab ni isu personal. 1 juta cukup? Tak cukup. 2 juta cukup? Tak cukup. Dan baru-baru ni di media baru, saya kagumlah dengan seorang penjaga boleh daftarkan anak dengan hasil tabungan duit shilling. Dia boleh susun pula duit shilling tu, macam saya susun hujung bulan. RM64. RM64. Saya susun 100 lebih. Sebab memang saya suka beli barang dengan duit besar kan. Itu cara nak menabung. Dan Alhamdulillah, ini perkara yang baik dan perlu kita suburkan kepada orang bahawasanya Sokrat dah pesan. Ini bapa falsafah manusia, ribuan tahun dah dia dah hidup, lebih awal daripada kita. Dia cakap apa? Jadilah penentu kepada nasib kamu sendiri. Simpanlah 10% daripada pendapatan kamu. Macam rancangan mentor meniaga pula dengan Samsudin Kadir, itu sahabat saya, bagus. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita suburkan. Dalam kaunseling, dia masuk kaunseling apa Encik Zudi? Saya soal, saya jawab. Dia masuk dalam kaunseling perkembangan. Kita kena bagi tahu sebanyak mungkin output perkara-perkara, fakta-fakta tentang hidup sejahtera, hidup yang harmoni dan sebagainya. Jadi balik pada Tuan Alias, tahniah kerana bertanya. Dia bergantung kepada orang, kepada daya usaha dan cara dia nak bertindak balas dengan keadaan persekitaran. Okey, baik. Kita ada Encik Zul di talian. Hello Encik Zul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Encik Zudi Saya. So soalan ni lebih pada personal Okey. Actually someone is silent treatment on me Ya. So message tak jawab, call tak jawab, jumpa pun avoid kan. So apa yang good explanation behind benda ni Okey. Itu saja je Zul. Lebih kepada Itu saja ke? Apa ni? Itu saja ke soalannya? Ya. Dia lebih pada silent treatment and then dia become avoider kan. So apa good explanation Dia nak tahu Okey, baik. Terima kasih Cik Zul. Okay. Ni teman Cik Zul meminggirkan diri. Cik Zul SMS pun dia tak jawab, call pun tak nak angkat. Lepas tu dia macam nak mengelak jumpa Cik Zul. Kenapa Ya. Baiklah, kalau Cik Zul jumpa saya, kita akan duduk dalam sesi. Untuk kali pertama untuk orang kata 40 minit yang pertama ni, saya tak adalah nak terus kenapa perlu berkawan kan, kenapa perlu diterima dengan kawan tersebut. Buktikan dengan saya awak ni bagus kalau diterima dengan dia kan. Ini dah panjang lah kan, bila dah mesra, dah betul-betul jujur dengan diri dan sebagainya. Sebab apa manusia bermasalah? Ini antara perkara-perkara yang membuatkan manusia tu diuji. Dia meletakkan kebahagiaan di luar. Zuhdi ni gembira kalau muka dia macam Tut Aziz kan. Saya tak nak sebut Aaron Aziz lah kan. Zuhdi ni bagus kalau ada BMW. Zuhdi ni bagus kalau pakai baju Orlando, Durban dan sebagainya. Ini yang memberi gangguan pada manusia. Zuhdi ni bagus kalau jadi ketua bahagian pula, jadi ketua dan sebagainya kan. Entitlement. Jadi perkara-perkara yang menjadi desakan yang luar, desakan yang tinggi yang tak boleh kita kontrol, kadang-kadang membuatkan manusia itu bercelaru. Saya tak sebutlah Tuan Zul ni sedih sangat dan sebagainya, tetapi dia terkilan ataupun kecewa barangkali. Tetapi saya nak bagi tahu, sebelum dia sedih, dia akan lalu proses ni dulu. Dia mula-mula terkilan, lepas tu dia kecewa, lepas tu dia baca gurindam, dia akan dengar lagu-lagu ku genggam, sedih lah kan. Dia bawa pula mood tu nak pergi kerja dan sebagainya. Lalas kena jumpa kaunselor. Jadi sebagai Muslim yang unggul, dia ni baguslah. Kalau dia call, dia unggul lah kan, Muslim yang baik kan, hormat suara dia pun kita tahu, pencinta wanita. Jadi itu adalah gangguan yang kecil je Zul. Zul perlu rasional balik, duduk istighfar banyak-banyak, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya kebahagiaan Zul tu dia terletak di tangan Zul. Zul ada kebahagiaan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cari lagi kawan yang lain, bina perhubungan yang lain, tak ada masalah. Sebab kalau Zul sedih-sedih sangat, nanti Zul pun masalah, saya pun sedih lah tengok kawan saya Zul ni kan. Sebab ni dah kira jadi kawan lah kan, dah kenal kat radio dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang boleh diurus. Saranan daripada kaunselor. Ini bukan sesi kaunseling Ini saranan. Sebab tu kita perlu clear dengan
apa yang ada dalam kaunseling ni, praktis dia tu bagaimana. Yalah, nak kupas secara lebih lanjut kena tahu dengan lebih dalam lagi tentang masalah zon. Nak kata mungkin dengan teman istimewa ke, dengan kawan biasa je ke. Tapi mungkin secara general, kenapa ada manusia yang bersikap menyingkirkan orang lain ni? Kenapa manusia ni ada sikap macam ni, Tuan Zuri? Baik, sebenarnya dia dibentuk oleh persekitaran lah. Barangkali dia tengok drama kan, legal itu isteriku kan, benda-benda yang mengganggu dia lah. Bila dia hidup dalam kehidupan seharian, dia tanya balik diri dia, aku ni zuhdi ke, aku ni playboy ke? Jadi kat situ dia ada positif dengan negatif lah. Dia punya akal tu, manusia memang ada otak, tapi akal ni belum tentu. Sebab tu falsafah dia kata apa, lebih baik muda dan matang daripada tua tapi mentah. Jadi saya harap Zul ataupun orang yang tuan tanya tadi tu, kenapa tak hormat orang, kenapa bermasalah dan sebagainya, persekitaran. Sebab tu pentingnya promote persekitaran yang sihat ini. Pentingnya kita laluan yang betul. Kan? Sebab kalau kata zina, Allah Ta'ala tak cakap jangan zina. Dia cakap jangan dekati. Kalau dah nampak kat depan tu ada unsur-unsur zina, kalau boleh pilih jalan lain, kita ikut jalan lain. Sebab takut-takut kita tengok daripada mata turun ke hati, tak kenal maka tak cinta. Kan betul pepatah tu mengatakan perkara tersebut. Sebagai Muslim yang baik, sebagai kaunselor yang unggul, dia perlu mencegah lebih baik daripada merawat. Baik, kita ada Encik Mahendran dari Johor. Halo, selamat petang Encik Mahendran. Halo, selamat petang Cik Amar. Ya, bersama dengan Encik Zuhdi. Okey, saya nak tanya satu lah. Saya minta pandangan saja. Okey, kita kadang macam kawan ke apa, bila mereka dalam susah, minta pinjaman daripada kita. Lepas itu bila kita minta balik, dia jadi musuh. Betul. So saya tak faham sebab apa bila mereka terdesak, minta kita okey pinjam ni dalam seminggu kita akan pulang balik ke apa kan. Tetapi dah bertahun-tahun dah. Bila kita minta balik, kita dah jadi macam musuh kepada dia. Betul. So ini saya rasa kadang macam mana nak tolong kalau betul-betul kalau kawan ke saudara mara. Dia dalam kesusahan. Tapi bila dah terkena macam ini, saya tengok dah ramai sangat. Saya pun dah macam tak tahu nak macam mana nak tolong orang, betul ke nak tolong ke tak nak tolong. Tak tahu lagi dah. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Mahendran. Cik Zudi, silakan. Yelah, kita selalu tengok billboard, saya bukan along kan, saya baru tolong kan. Jadi sebenarnya kalau ikut disiplin ilmu, orang yang bijaksana, orang yang unggul diri ni adalah orang yang cuba mengelak memberi pinjaman kepada kawan dan rakan taulan. Seboleh-boleh dia akan elak nak bagi pinjam duit. Sebab dia tahu kadar pulangan balik bukan bayaran balik tau. Pulangan dia tak bayar pun kadang-kadang. Tak apalah kan. Dia punya rezeki dia makan, kita punya rezeki kita makan. Apa salah kan makan sama-sama? Ini Firaun ni cerita dah lama dah dalam cerita dia. Kan? Sebenarnya dia ada risiko dia 28 kali ganda untuk tidak dibayar. Dan kalau Tuan Mahendran sayang kepada kawan sahabat yang ada sekarang ni, cuba sebaik mungkin, saya tak cakap jangan bagi atau sebagaimana, cuba elak untuk beri pinjam tu. Sebab dengan amount yang kecil, kadang-kadang pinjam pun bukan sampai 10,000 pun, bukannya garantor sampai Porsche, Ferrari ke BM dan sebagainya, jet peribadi. Tak pun, kadang motor kecil je garantor kan, lepas tu sangkut 3 bulan dah bergaduh hilang kawan dan sebagainya, tarik muka kan, tak berbaloi. Kan, lebih baik kita berurusan dengan bank. Sekurang-kurangnya kita boleh berunding kan. Kalau bank cair pun boleh pindah rumah, boleh lagi-lagi dan sebagainya. Dia ada cara yang lebih baik. Sebab bila bagi pinjam kat kawan ni, risiko untuk dapat balik tu sangat rendah. 28 kali ganda tak dapat. Pertama. Yang kedua, untuk kita mengasihi, sayang kualiti hubungan tersebut, elakkanlah beri pinjam. Melainkan kita dah tahu he or she, dia atau mereka itu adalah pembayar yang baik. Janji 7 hari bulan, 5 hari bulan dah bayar dah. Kan aku cakap 7. Jadi isu pula. Jadi ini yang perlu ada dan kita perlu wujudkanlah. Macam saya cakap tadi kan, promosi kehidupan yang sejahtera kepada orang, bahawa bila pinjam perlu bayar. Bukan bayar je, bayar lebih awal supaya boleh bagi pinjam kat orang lain dan orang tu pun boleh menggunakan wang rezeki yang ada untuk kelangsungan hidup. Sebab Nabi pun kata, bayarlah upah kepada orang sebelum kering keringatnya. Ini kaunseling Islam ni. Maksudnya kalau setakat RM10, RM20 tu sedekahkan je lah. Bagi ni lagi satu, yang ketiga. Yang pertama tadi 28 kali ganda tak dapat. Yang kedua elok jangan bagi. Yang ketiga nak bagi sebagai hadiah.
Ambil lah bro, ni Zuan, ni hadiah. Kalau ada nak bayar, kalau tak nak bayar, tak apa, tak ada masalah. Aku pun tengah senang sekarang ni. Ni contoh lah kan. Bagi atas dasar hadiah dan cenderia hati dan allowance ataupun tanda sayang dan sebagainya. Tapi bukan sebagai pinjaman. Itulah bro, memang sayang kat saya tu hari kan. Nak pinjam 50, saya sedekah ke ni bro? Tak kira, janganlah. Kan. Okey, kita berbalik kepada soal klinik kaunseling ini sendiri. Dan kalau kita tengok kan kepada resume Encik Zudi sendiri memang mempunyai klinik kaunseling, kan? Jadi apa itu sebenarnya klinik kaunseling ni? Ya, klinik kaunseling ni kita mengkhususkan kepada sesi klinikal sahaja. Maksudnya bila klien datang untuk mendapatkan pertolongan secara profesional, dia akan dijamin kepuasan. Dari segi apa? Cerita dia, kisah dia, isu dia, rungutan dia tu boleh diurus. Saya tak cakap selesai. Kita boleh urus sama-sama dengan syarat saudara klien itu perlu jujur dengan diri dia sendirilah. Sebab dalam kaunseling ni tak ada perkara yang lebih besar daripada kejujuran. Makin cepat orang tu jujur dengan diri dia, makin cepat kita boleh urus masalah ni. Sebab manusia ada 3 kecenderungan untuk dia dalam mengurus masalah. Dalam dia berhadapan dengan masalah ni, dia akan ada 3 dilema. Yang pertama sekali, yang selalu kita sebut sebagai orang suka lari daripada masalah. Yang pertama lari. Yang kedua, dia suka hidup dengan masalah. Dan yang ketiga, suka urus masalah. Lari daripada masalah ni banyaklah. Orang kadang-kadang dia dah tahu dah, penat hidup sebagai seorang transgender ni, kan? Ada 2 personality, kejap boleh jadi perempuan, kejap boleh jadi lelaki. Sedangkan dia tahu penat dah bukannya setahun, dah 5 tahun, dah 7 tahun. Pula tu bila pergi persekitaran, ada pula persekitaran yang menyokong. Persekitaran tu cakap apa? Kalau dia ni tak ada, tak meriah lah. Kalau dia ni tak ada, lipatan tu tak cantik lah. Kalau dia make up, cantik lah berbanding dengan betul-betul lelaki atau betul-betul perempuan. Jadi orang tersebut perlu jujur dengan diri dia. Awak nak hidup macam ini berapa tahun? Awak dalam muka bumi pun, saya rasa, saya yakin dengan izin, dengan sains yang logik ni, boleh pergi hidup 65 tahun pun. Nabi pun 60 tahun dah wafat dan sebagainya kan. Subsidi tu kan, umur 40 tahun patutnya dah boleh rasional dan sebagainya. Baik, itu lari daripada masalah kan. Sebenarnya dia tahu dia perlu jadi wanita yang suci, wanita yang betul-betul wanita, ataupun lelaki yang betul-betul lelaki. Sebab kadang-kadang ada juga kita sebut sebagai jantan ayu. Jentayu lah kan. Dia, Masya Allah, benda-benda ni menjadi cabaran kepada kaunselor sebenarnya. Yang kedua, dia adalah hidup dengan masalah. Sama juga macam tadi tu, bergelombang kan, tak nak cari jalan keluar, tak nak dapatkan pertolongan. Dan ini perlu disedarkan kepada manusia. Sebab apa? Manusia kalau tak tolong diri sendiri, siapa lagi nak tolong? Takkan nak minta Jibril, Nabi Nuh dan sebagainya. Jibril turun, Nabi Nuh turun pun dengan izin Allah, tak boleh bantu sebab dia sendiri tak nak tolong diri dia. Cuma yang ketiga, saya harap orang yang mendengar pada hari ini, golongan orang yang urus masalah pada hari ini, dia dengar dan dia pun nak sampaikan walaupun sepotong ayat. Kita perlu jadi orang yang ketiga, orang yang hendak mengurus isu ataupun masalah yang dihadapi. Sebab bila datang klinik kaunseling saya tak jamin dia boleh selesaikan masalah, tetapi dia boleh dapat celik akal. Maksudnya dengan izin dia jujur dengan diri dia, saya akan teroka dan kita bincang sama-sama. Ini yang beza. Kalau motivasi tak ada, dia cuma cakap kita mesti berubah. Jangan ada problem dalam diri kita. Dia punya cakap tu sampai burung pun berhenti, kan? Pokok pun boleh bergoyang. Betul ke kan? Ini yang berlaku kan, ancaman kepada kita ni. Kita tak boleh nafikan benda ni berlaku di mana-mana kan. Tapi bila dengan kaunselor kan, yang very cool, jujur, empathy, faham perasaan dia dan sebagainya, dengan izin cepat. Paling kata orang dalam 4 sesi, 3 sesi dengan izin jika dia jujur, jika dia betul-betul nak keluar daripada masalah ni. Bukan buat-buat cerita, pusing-pusing cerita kan. Ni yang best. Kaunselor ni sekejap je dia boleh bau. Apa kan? Dia kaunselor ni dia ada suspicious mind. Sebab dia pergi kelas, motivator saya tak tahu dia pergi kelas apa dan sebagainya kan. Kadang-kadang dia beli songkok mahal, suit mahal, tie mahal, dah sedap lah dia kelentong orang kan. Dan ada pula orang tu kalau tak kena kelentong tak sah. Dia dah tahu dah dia kena kelentong. Bestnya kena kelentong, bestnya kena kelentong, bestnya kena kelentong. Ini berlaku dan kita harap kesedaran tu meningkat dan kita boleh hidup lebih sejahtera daripada sebelumnya. Jadi suasana dalam klinik
kaunseling ni bagaimana keadaannya? Adakah lampu tu malap? Ada bau-bauan kan? Ini saya seronok. Pertama sekali anda akan disambut oleh receptionist yang kita sebut sebagai sedap mata memandang. Kalau lelaki itu dia ada ciri-ciri Nabi Yusuf lah, orang kata tak handsome tapi menarik. Kalau wanita pun, kalau kata pasangan tu tak segan lah bawa jalan. Sedap mata memandang, first impression. Lagi satu, tempat klinik ni adalah di atas bukit. Kan, sebab kita nak dekat dengan Allah Ta'ala kan. Tempat yang tinggi dan sebagainya. Mudah-mudahan tempat yang cool kan. Sebab kita pun dikejutkan kalau bermalam di sekitar Bukit Antarabangsa ni, memang yang kejutkan kita azan yang pertama, ataupun kicauan burung. Barangkali kalau ada menyalakkan anjing tu, barangkali anjing dia tengoklah supernatural ke kan, boy ke dan sebagainya. Itu anjing serigala dia tahulah kan. Tempat klinik ni atas bukit, di Bukit Antarabangsa. Di Bukit Antarabangsa, dekat klub, bukan klub dandut Oakcliff Country Club. Okey. Sebenarnya kaunseling ni bagus buat kat klub dandut, sebab kat situ yang orang banyak gangguan. Okey. Bila kita tanya kenapa nak pergi klub dandut, saya mencari bahagia. Saya mencari bahagia. Aku pencinta wanita. Aku memang Jadi tempat dia adalah tempat yang terapeutik. Dari segi lampunya, ini memang kita ambil lampu yang ambient. Kalau tuan-tuan saudara saya selalu pergi makan makanan segera, saya tak nak sebut lah, McDonald dan sebagainya kan. Tapi sebut juga. ini cara untuk mengelak undang-undang terhadap Bernama 24 dan tetamunya kan. Jadi lampu itu kita inspirasi daripada tempat tersebut. Lampu yang ambient, AMBIENT saya sebut. Sebab kalau dalam bilik, kat ruang tamu, kat meja makan, lampu ambient yang boleh memberikan terapeutik dan kondusif. Sebab tu kalau kita auranya tu, kita pergi lobby hotel, even dalam konti ni pun, ni ambient ni, kekuning-kuningan sikit. Nak kata duku langsat bukan, nak kata laici bukan. Dia antara duku dengan laici tu, kekuning-kuningan pencahayaan Bila dia masuk saja, dia akan disambut dengan kapet merah. Bukannya pasal dia selebriti dan sebagainya, memang kapet tempat saya tu warna merah. Merah tu ada maknanya sendiri ke apa? Memang ada makna. Sebab bila kita ada kontras warna itu, sudah tentu kita akan selesa. Dan memang Mak Saleh pun suka dengan keselesaan ini. Orang Melayu Islam pun kita tengok, kalau orang Melayu yang siuman, yang baik, yang berakhlak, dia memang ada sediakan kapet untuk tetamu dia. Dia akan ada sediakan minuman dan sebagainya. Datang tempat kita, memang kita ada sediakan mineral water, kita ada sediakan teh bunga serta chips more kan. Sebab apa? Dakwah itu perlu bermula daripada perkara-perkara asas. Sudahlah resepsi baik, lepas tu tempat atas bukit, pencahayaan, pengudaraan pun kita gunakan aircon yang 1.5. Panasonic. Sejuk. Suhu dia pun suhu mostly cloud. Kalau telefon yang smartphone ni kan dia ada tulis suhu kat luar tu kan, 30 darjah Celsius, 27. Jadi memang mudah untuk kita jujur dengan diri kita. Kita teroka apa yang mengganggu dan bagaimana kita nak hidup lebih baik daripada sebelum ni. Dan yang paling penting adalah cara si kaunselor itu menterjemahkan bahasa badan, menterjemahkan gurauan. Semacam Cik Zudi sekarang lah. Saya sampai gigit-gigit pen ni tahan gelak. Kan dengan dia tak sebut tapi dia sebut juga. Ada formula ajaib tak dekat klinik kaunseling Cik Zudi sendiri yang digunakan untuk kebaikan bersama? Ada formula? Selain daripada, nanti orang lain tiru pula kan, tapi tak apalah, sikit-sikit. Untuk kebaikan lah dia bila kita tempat yang kondusif ini, kalau masalah tu 100%, 20% dah settle lah. Tempat yang kondusif kan, tak berapa sejuk, tak berapa panas, tak berapa luas, tak berapa sempit, tak berapa terang, tak berapa gelap. Lepas tu jumpa pula kaunselor yang pasukan yang kita ada, yang diketuai oleh saya lah. Klinik saya lah ketuanya kan, tak ada orang lain. Jadi personality kaunselor tu pun mempengaruhi juga. Bila tengok air muka, dia akan rasa tau energi. Sebab satulah kita tengok hukum tarikan orang baik akan jumpa orang baik, MU akan cari MU, Chelsea akan cari Chelsea. Jadi bila klien ni datang, kita sebagai kaunselor ni, kita akan menjadi seorang yang terima dia tanpa syarat. Jadi kat situ yang disuka. Sebab kalau kat luar dia diterima bersyarat, kau mesti begitu baru boleh masuk geng. Kau mesti ada smartphone yang terbaru berapa ribu baru kau boleh geng. Kau mesti ada motor besar macam ini baru boleh masuk kelab kita. Ada syarat-syarat dia pula. Kalau naik basikal kau kena join kelab basikal lah. Kau salah tempat kan. Kalau pakai skuter macam saya memang kena gelak you boleh geng skuter. Jadi benda-benda ni yang menjadi formula kepada penyembuhan untuk orang mengurus masalah. Mula-mula kita sembuhkan minda dulu, begitu. Impression counselor kan, bau dia kan, memang kita ada freshener kat dalam tu kan. Jadi untuk bercerita 40 minit hingga 1 jam setengah tu,
memang membantu. Okey. Tapi yang selalu menjadi masalah kepada orang kita, orang Malaysia ni pula, pergi kaunseling. Kalau kita tengok cerita orang putih, dia orang kira charge ikut jam. Dekat klinik Cik Zudi macam mana? Okey, untuk permulaan ni, untuk 50 orang yang terawal, kita bagi pendaftaran tu percuma lah. Sebenarnya bayaran dia adalah dipantau oleh lembaga kaunselor dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Pendaftaran pun kalau ada setengah tempat tu tak mahal, tak sampai pun RM100, lebih kurang dalam RM40 hingga RM60 saja. Kalau satu sesi tu, kalau kaunselor pakar RM150. Macam saya ni, saya masih lagi memperbaiki kemahiran saya, masih lagi sambung PhD dan sebagainya. Dia lingkungan dalam RM60 hingga RM120 saja. Dan untuk 1 jam? Untuk 1 jam setengah, 1 jam situlah. Dan bergantung kepada klien juga. Sebab tu saya bagi tahu, kita ni bukannya mau angkat wang, tak. Kita nak bantu orang. Lagi cepat orang tu jujur, lebih kurang dalam 2 sesi, 3 sesi dan sebagainya, alhamdulillah. Sedangkan bayang kalau bila berkongsi dengan orang yang tak profesional dan sebagainya, dia menjadi satu bebanan moral pula. Bila cerita tu ada kat Facebook, bila cerita tu ada kat Instagram, bila jadi SMS, jadi bahan dan sebagainya, nak bandingkan amount yang sedemikian rupa, lebih kurang dalam berapa ratus saja, dengan bebanan moral yang orang kata kalau kerja pagi petang pun tak boleh nak baiki lagi keadaan tu. Pada saya lebih baik kita bayar secara profesional. Sebab jauh hari hanya kenal manikam. Okey, baik. Terima kasih Cik Zudi. Kita akan jumpa lagi minggu depan, begitu? InsyaAllah. Okey, baik. Program Kaunseling 24 berhenti di sini untuk waktu ini, untuk kemas kini berita pukul 6 petang nanti, dan terus bersama dalam program Dalam Radar dengan tajuk Krisis Bekalan Ikan Kurang, harga naik. Kita tinggalkan anda di sini. Kita jumpa lagi minggu depan bersama dengan Cik Zudi Muhammad, kaunselor bebas di program Kaunseling 24. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.